Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua, terutama sekali pastinya penonton MHI yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk siaran pada hari ini. Kita kembali bersama dengan anda untuk Isnin 27 Julai 2020, 6 Zulhijjah 1441 Hijriah. Hari ini bertemankan kami bertiga, Fariha On, Eli Iskandar dan juga saya Anin Izzati. Ya. Ini pakat belang ni. Pakat belang tak? Dia macam ni, saya macam ni. Awak? Saya tahu saya ambil tali leher belang. Oh, belang. Oh, tapi tidaklah. Baik, dah hari ini kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana kepakaan kita sebelum ini yang kita telah lalui, dan 4 hari berturut-turut nampaknya kes COVID-19 sudah mula meningkat dan terus meningkat. Kita sebenarnya dah tahu dah apa SOP, apa norma baru, apa yang telah menjadi kebiasaan baru bagi kita semua, tetapi mungkin kebelakangan ini saya rasa bukan saja individu tetapi sistem sokongan pemantauan juga telah dikurangkan. Jadi benda tu tak selari. Bagi saya, bagi pendapat saya, maknanya kita ni memanglah manusia cepat lalai dan leka. Tapi pada masa yang sama dalam PKP pemulihan ini saya rasa perlu juga ada satu sistem pemantauan yang ataupun penguatkuasaan yang lebih perlu seiringlah. Betul. Dipantau dengan keras dan juga penguatkuasaan itu berjalan juga. Betul. Sebab manusia ni biasa, memang hukum manusia itu cepat lalai kan, cepat lupa. Macam SOP ada tau. Kita pergi mana-mana pun dia cek suhu, tulis dan sebagainya, tetapi ada satu yang membimbangkan adalah social distancing itu kita dah tak nampak dah. Betul-betul. Saya amat bersetuju dengan apa yang Fariha katakan, sebab yang perlu diberikan panduan dan juga peringatan adalah orang awam. Jadi pihak-pihak yang menjalankan SOP itu seharusnya tidak melonggarkan SOP itu. Seharusnya terus diperketatkan ataupun terus dilaksanakan dengan sempurna. Sebab kalau saya tak tahu Anim ataupun Fariha perasan, ada beberapa premis yang dimasuki orang awam yang hanya meletakkan pengimbas suhu dan juga kertas tanpa ada yang menjaga. Jadi siapa-siapa masuk lepaslah begitu kan. Jadi apabila perkara ini semakin lama semakin dipandang seperti tidak dipandang serius, barangkali ini antara sebab mengundangnya penambahan kluster dan sebagainya, dan juga kes baru. Sekarang kita tengah menantikan dengan penuh debaran maklumat daripada pihak kerajaan tentang SOP, sama ada PKP ini nak diperketatkan lagi ke atau kembali kepada PKP ataupun bagaimana, apatah lagi dengan raya haji yang akan datang beberapa hari saja lagi ini, dengan kegairahan kita semua nak balik kampung ni kan. Jadi kita tak mahu ada nombor 2 digit jadi 3 digit. Betul. Selepas 3 digit itu tidak mustahil untuk kembali kepada PKP. Itu apa yang dimaklumkan, dan juga pada hari ini antara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat menteri juga antara SOP Aidiladha dan juga kru kapal, yang mana itu merisaukan sesetengah pihak, terutama sekali kita lah yang kadang-kadang dia tidak boleh mengatakan yang sebab semua. Ada yang masih lagi mematuhi SOP. Ada yang masih lagi tidak pernah tinggal untuk menggunakan aplikasi MySejahtera ke mana-mana sahaja. Tapi disebabkan seorang itu, kan? Disebabkan seorang itu yang akan menyebabkan wujudnya kluster baru dan menyebarkan lagi penularan wabak COVID-19 ini. Itu yang kita khawatir sangat-sangat. Sebab perancangan telah diperlakukan kan Aidiladha ni. Kita tak nak terbantut di situ sahaja yang nak raya korban dan sebagainya. Itu yang kita harapkan tidak berlaku, dan bukanlah keputusan untuk tidak boleh balik raya. Okey, ini kita nak kongsikan juga di halaman Berita Harian. Kita berbual-bual ni kan, maknanya PKP jika kes kembali 3 angka di halaman hadapan. Maknanya kalaulah meningkat lagi ke 3 angka, kita akan kembali semula dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang terdahulu 18 Mac tu. Jadi ini telah ditegaskan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menegaskan jika jumlah kes jangkitan terus meningkat, kerajaan tiada pilihan melainkan menghadkan pergerakan rakyat. Ini berdasarkan daripada statistik yang dilihat 4 hari berturut-turut itulah yang kes meningkat. Jadi Kementerian Kesihatan telah melaporkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang berlaku di dalam negara disebabkan kealpaan kita sendiri. Apatah lagi kan dalam minggu ni, hari ni hari Senin kan, hari Rabu, hari Khamis budak-budak sekolah dah cuti. Sehingga hari Isnin untuk meraihkan Aidiladha. Itu yang membimbangkan juga. Bila bercuti dan sebagainya. Sebelum ni kan kita masa beraya tu masih lagi dalam PKP kan. Ya, betul. Ada pengawalan. Jadi ini sekarang ni bila tak ada pengawalan, bagaimana?
Itu satu, ada sebelum masa raya Aidilfitri tak dapat balik. Jadi ini masa untuk melepaskan kerinduan itu untuk pulang ke kampung kan. Jadi kita akan menyaksikan jutaan pergerakan ketika pulang beraya nanti. Itu pun atas keputusan kerajaan sama ada dibenarkan. Kita harapkan akan dibolehkan, cuma ada beberapa perkara tertentu yang harus kita mula lihat kembali, perketatkan semula perkara-perkara yang dilonggarkan sebelum ini. Ya. Okey, kalau di harian Metro pula, kita bercerita tentang 2,897 yang belum lagi tampil untuk jalani ujian kedua COVID-19. Yang mana seramai 2,897 halaman 12 ini, individu menjalani kuarantin di rumah belum tampil ke pusat kesihatan daerah PKD untuk menjalani ujian COVID-19 kedua pada hari ke-13. Di mana pada 24 Julai lalu sehingga seramai 17,897 individu yang pulang dari luar negara mendapat pelepasan daripada menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah dan sudah ditinggalkan gelang perintah pengawasan oleh PKD. Okey, ini yang dikhawatiri kerana hampir 3,000 tau individu yang masih lagi belum tampil untuk jalani saringan ujian COVID-19 yang kedua, di mana itu merupakan tanggungjawab anda sebenarnya. Betul. Kan? Jadi kalau daripada 3,000 orang tu, hampir 3,000 orang ni akan menjangkiti sesiapa sahaja, kan, ahli keluarga anda atau di mana-mana sahaja. Itu yang menyebabkan kluster baru lagi timbul dan sebagainya. Okey, baik. Bercakap tentang perkara itu, kita nak faham lebih lanjut kenapa susah sangat untuk mendapatkan kelompok ini untuk menjalani ujian saringan yang kedua ini. Kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Muhammad Ihsani Mahmud di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih kerana berhubung dengan kami. Doktor, tadi dikongsikan Anim angkanya hampir 3,000 ni. Berapa? 897 ini yang masih belum menjalani saringan ini. Kenapa begitu sukar sekali untuk mereka? Adakah kerana tidak ada arahan ataupun pemantauan supaya mereka melakukan saringan ni ataupun bagaimana sebenarnya? Okey. Maklumat semua, sebenarnya sesampai mereka di KLI ini memang kita sudah kita meminta mereka untuk download aplikasi MySejahtera dan mengisi maklumat, segala maklumat termasuk alamat, nombor telefon di dalam aplikasi tersebut. Okey. So selepas tu kita akan buat ujian dan di mana mereka yang negatif dibenarkan pulang tapi diberi bersama dengan arahan untuk menjalani kuarantin di rumah. Di mana arahan tersebut termasuk di bawah Akta Kawalan Pencegahan Penyakit-Penyakit 1948. Di mana memang tertulis kat situ dengan jelas kuarantin selama 14 hari di rumah lah. Kalau dikata dekat hotel itu terpulang kepada mereka masing-masing sebab kita telah memberi kelonggaran untuk tidak kuarantin di pusat kuarantin. Jadi apa yang menyebabkan mereka ni sukar untuk menjalani ujian yang kedua ni, doktor? Adakah mereka rasa takut untuk menghadiri kerana takut keputusannya atau berdasarkan pemerhatian doktor sendiri, bagaimana, doktor? Okey, kebanyakan mereka terasa menganggap benda ni adalah satu perkara yang tidak serius sebenarnya. Okey. Sebab dia beranggapan bila berada di rumah, tiada pengawalan, tiada yang memantau dan pada mereka adalah sihat dan mungkin tidak ada penyakit yang boleh menyebabkan jangkitan kepada individu yang lain. Sikap sambil lewa ni menyebabkan salah satu sebab lah mungkin mereka ni gagal untuk menghadirkan diri menjalankan ujian. Doktor, kalau doktor dari segi okey, sekejap. Berkenaan dengan bila kita kata, sebab tadi masa mula-mula dah ada semua maklumat peribadi individu itu tersebut kan. Bila dah jadi macam ni, perlu tak? Perlu satu penguasaan yang lebih keraslah kepada mereka untuk mereka tampil ke hadapan buat saringan ni. Ya, sebenarnya kan ini kita sebelum ni kita dah mewar-warkan supaya timbulnya kesedaran sendiri untuk hadir. Kita nak strengthen the community itself. Tapi disebabkan kelebihannya dimasuk di bawah satu akta, so maka kita boleh menggunakan akta ini sebagai satu penguasaan. So seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan sebelum ini, siapa yang gagal hadir dalam tempoh 2 hari boleh dikenakan tindakan.
Okey. Dan dalam tempoh 2 hari ni, sebab kalau dalam tempoh PKP itu memang tidak ada banyak pergerakan lah. Dan juga pertemuan sosial. Tapi dalam tempoh 2 hari itu, individu ini boleh pergi ke macam-macam premis, macam-macam tempat. Ada barangkali cara tertentu yang boleh diberikan kesedaran kepada mereka ni, ataupun bila kata atas tanggungjawab sendiri, itu elok terma yang membuatkan mereka rasa bebas, tak apa, itu atas saya lah. Sekarang ini bukan dalam fasa tu lagi kot. Kita Betul. tak boleh letakkan kepercayaan dan ketulusan tu kepada mereka lagi. Sebab kita bercakap tentang 14 hari, misal kata saya baru pulang, kemudian saya diminta untuk kuarantin di rumah selama 14 hari. Saya rasa tak ada apa-apa simptom, jadi saya rasa saya okey. Jadi bagaimana, ada cara tertentu yang lebih berkesan buat masa ini? Sebab kita tidak mahu 2 digit ni menjadi 3 digit kes baru dan ada kluster baru dan sebagainya, doktor. Okay, alright. So, disebabkan itu, pendidikan kesihatan dan promosi kesihatan memang sentiasa diberikan dan dipertingkatkan dari masa ke masa. Sebab kita nak supaya maklumat kesihatan dan kepentingan untuk kuarantin ini memang betul-betul sampai ke dalam pemikiran mereka dan mereka boleh patuh. So, sebenarnya kuarantin ini bukannya untuk mengasingkan mereka daripada tidak berhubung dengan orang lain. Mereka sendiri berhubung tetapi secara media sosial. Itu je kelebihan dia. Okey. Baik. Okey, doktor. Soalan yang terakhir. Sebab dalam aplikasi MySejahtera, mungkin antara yang 3,000 ini, mereka hanya mengharapkan aplikasi MySejahtera yang menyaring keadaan ataupun kesihatan mereka, dan bila segala simptom yang tidak ada dan sebagainya, mereka mungkin mengharapkan hanyalah di situ saja seperti yang dikabarkan pada awal semasa mereka kuarantin di rumah. Itu mungkin menjadi salah satu sebab, doktor. Bagaimana doktor menjelaskan tentang perkara ini? Okey. MySejahtera ni sebenarnya salah satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk memantau juga pergerakan mereka. Saja. Sebab di samping itu pejabat kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan sendiri, kita ada maklumat di mana siapa yang kita daftarkan. Cuma yang penting maklumat yang dimasukkan tu kena maklumat yang tepat. Jangan bagi alamat palsu ataupun nombor telefon yang palsu. Ada kita juga ada juga berlaku sebenarnya. So, itu kemungkinan itu menyebabkan kita kehilangan mereka. Okey. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Banyak yang juga dikongsikan. Harap-harapnya ini sedikit memberi kesedaran kepada semualah, termasuk 3,000 yang anda dalam kalangan mereka yang baru pulang dari luar negara ataupun yang mengenali, mungkin boleh saling mengingati tentang perkara ini, bagaimana ianya begitu penting untuk keselamatan kita. Ya. Okey, perkara ini belum berakhir di sini. Kita boleh panjangkan lagi perbincangan berikutnya ya nanti. Baik, kita ke akhbar seterusnya. New Straits Times muka 4 membawakan tentang cross border travel to restart on August 17. Ini antara Johor dan juga Singapura atau Malaysia dan Singapura lah. Hishamuddin says both nations finalise SOP for implementation of 2 travel schemes. Cross-border travel between Malaysia and Singapore is expected to restart on August 17. Kurang sebulan dari sekarang lah. At the earliest. This was after both countries agreed to and finalized the standard operating procedures (SOP) for the implementation of the reciprocal green lane (RGL) and periodic commuting arrangement (PCA) schemes. Foreign Minister Datuk Seri Hishamuddin Hussein said Malaysians who were eligible for the 2 schemes could submit their applications to the Immigration Department beginning August 10. Jadi akan ada pengumuman lah daripada kedua-dua kerajaan tentang situasi perkara ini. Cuma kalau lihat gambar tu sangat menarik, pertemuan dibuat di sempadan antara Johor dan juga Singapura, ya, antara Foreign Minister, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan juga rakan sejawatnya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan. Gambar yang bersejarah ini, dan kita bercakap tentang rentasan antara negeri pun dah mula membangkitkan kebimbangan, apatah lagi antara negara kan. Jadi kita harapkan SOP ini dipatuhilah, ya, terutama mereka yang bekerja dan sebagainya. Kemboja saya difahamkan masih lagi tidak, setakat ini tidak membenarkan pesawat dari Malaysia mendarat ataupun mereka yang datang dari Malaysia datang pergi ke negara berkenaan. Banyak negara yang masih lagi mengawal ketat. Kita harap kita juga meneruskan tindakan berkenaan lah. Okey. Bukan yang cukup berat saya kira sebenarnya. Betul, sangat berat. Untuk mengimbangi mereka yang hampir hilang pekerjaan, ribuan pekerja yang Malaysia untuk bekerja di Singapura ni, tapi merisaukan tentang keadaan kita yang berada di Malaysia ni juga.
Okey, seterusnya kita nak rehat seketika, reda-redakan keadaan sedikit pada pagi ni untuk kongsikan. Yes, ya. Cuk, sebelum tu, saya tertarik dengan satu komik yang dikongsikan di NST. Oh, okey. Ini cara social distancing. Kalau tengok gambar, ini dalam portal NST lah, kalau saya boleh kongsikan. Ini antara cara untuk mengadakan penjarakan sosial. Orang ni tak mandi, jadi orang tak nak dekat pada dia. Oh. Tapi ini bukan teladan yang harus dicontohi lah ya. Cuma nak beritahu yang pentingnya untuk kita mengadakan penjarakan sosial ini. Negara kita sebenarnya dia berada dalam keadaan yang tersepit lah. Kan? Antara kita perlu mengimbangi ekonomi negara. Tapi pada masa yang sama bagaimana berdepan dengan COVID-19 ini. Bila kata dah melonggarkan, karaoke boleh buka, kelab kurang boleh buka. Tapi bagaimana kita perlu lihatlah bila berada dalam keadaan sebegitu. Pastinya tidak. SOP masuk je lah dalam tu dah tak tahulah macam mana. Ataupun kita kena menganggap sama situasinya dengan orang lain. Sebab kita macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada orang yang berbau busuk. Macam tu juga kita nak jauhkan diri kita dengan setiap keadaan. Betul. Kan mungkin itu yang cuba untuk dimaksudkan daripada grafik itu. Kawalan kediri, istilah kawalan kediri itu tidak pernah menjadi sepenting sekarang lah. Dan okey, Anim cakap tadi, minta maaf. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan yang seterusnya ni bingkisan berkaitan dengan tinjauan di Kampung Binjal, Pasir Mas, Kelantan. Kalau kita tahu tentang PKP, PKPP ni, ada setengah KRT ataupun di sana tu komuniti rumah tangga. Okey, komuniti setempat rukun itu tetangga, menjalankan rukun tetangga, menjalankan tugas-tugas mereka. Setiap malam akan lakukan rondaan, memastikan tiada yang melepak dan tidak mematuhi SOP, seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Juga berlaku di Kampung Binjal, Pasir Mas, Kelantan ini. Jom kita saksikan. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, pemimpin komuniti disuruh menjaga komuniti setempat dalam membendung wabak COVID-19. Seawal jam 9 malam, program ini menghimpunkan peronda sukarela Kampung Binjal, Pasir Mas, Kelantan. Bagi menjaga penjarakan sosial, seramai 110 orang saja dibenarkan menyertai program ini. Alhamdulillah, malam ni kami terlibat dalam pemantauan pelaksanaan rondaan SRS dalam tempoh PKPP yang merupakan antara 15 KRT di daerah Pasir Mas ini sendiri yang terpilih. Okey, sambutan tu cukup baik dan KRT Kelantan ni antara aktif dan kita berharap sebenarnya lebih ramai anak muda terlibat sama dalam program rondaan khususnya. Inisiatif ini mendapat perhatian Polis Diraja Malaysia dalam menyokong usaha murni ini. Bagi menjaga keselamatan masyarakat, terutamanya warga emas, rondaan sekitar komuniti dipergiatkan sepanjang tempoh PKPP. Kita lihat dalam tempoh PKPP, jadi sebagaimana yang dibenarkan oleh pihak kerajaan bagi daerah Pasir Mas banyak 15 SRS yang dibenarkan operasi lah. Memang kita sedia maklum dia merupakan mata dan telinga pihak polis untuk membantu. Biarpun secara sukarela, penduduk di sini tetap bertugas secara bergilir-gilir setiap malam. Berusia 56 tahun, Masri Mahmud sudah berbakti sebagai peronda sukarela selama 2 tahun. Dengan adanya rondaan ini, masyarakat sekitar dapat tidur lena lah. Selain daripada KRT SRS ni dapat membantu pihak polis dalam menjaga keselamatan. Kalau dari segi keadaan malam lah, penduduk ni dapat bergerak dengan aman. Rumah pun kita rasa selamat. Pada malam ini kami melihat suasana agak tenang dalam 20 hingga 30 yang kami agihkan beberapa malam yang kami sentiasa bergilir-gilir untuk membuat kawalan ini. Alhamdulillah, setakat ini keadaan kampung kami ini dalam keadaan tenteram dan aman. Saya rasa KRT ini sangat baguslah. Dari segi keselamatannya, orang kampung ni rasa terselamat. Di mana semua kita tahu sekarang ini banyak kecurian, rompok ke pecah rumah dan sebagainya. Jadi bila adanya SRS ni, maka mereka rasa terselamatlah. Diharapkan program sebegini terus dijalankan agar masyarakat Malaysia cakna akan situasi semasa.
Okey, selamat menjalankan tugas kepada anggota-anggota yang terbabit. Kita mengharapkan juga mereka menjadi contoh kepada dengan mematuhi SOP juga. Sebab kita tak nak kita jaga orang untuk orang supaya orang patuh SOP tapi kita sendiri tak patuh SOP. Dan contoh teladan yang dilakukan oleh mereka adalah elok untuk diikut setiap tempat lah kan, kerana tidaklah kata seperti yang Fariha katakan tadi, kalau penguatkuasaan diperketatkan dan juga kawalan diperketatkan oleh mereka yang bertanggungjawab, frontliners yang sukarela dan sebagainya, mungkin kita yang terlupa, yang tidak pakai pelitup muka, yang tidak melakukan jarak sosial, ada yang mengingatkan. Sebab rakan ingatkan antara satu sama lain, impak dia kurang berbanding dengan penguatkuasa ataupun mereka yang berada di barisan hadapan ini kan. Apatah lagi sebaliknya. Kalau yang ditahan itu mempersoalkan tentang tuan tak pakai. Itu contoh senario yang boleh berlaku sekarang kan. Jadi kita itu yang kata hashtag kita jaga kita tu kan. Tak kira saya penguatkuasa ke anda orang awam, kita masih saling boleh saling menasihatkan antara kita kan. Baik. Okey, sebelum kita berehat, kita nak kongsikan satu informasi berkenaan dengan hashtag kita bersama Restart Malaysia Challenge. Mungkin boleh kalian kalau misalnya berminat untuk sertai acara Restart Malaysia yang akan bermula pada 17 Ogos hingga 16 September tahun ini. Kepada yang berminat untuk sertai acara ini, pendaftaran dibuka mulai sekarang dan akan ditutup pada 16 Ogos ini. Jadi segala maklumat lanjut dan pendaftaran boleh layari laman getbib.com/events/69. Jadi yang ini adalah antara cara siapa cepat dia yang dapat. Kan takut tempat nanti dah di akhir-akhir tarikh nanti dah penuh. Jadi kalau sekarang ni anda berkesempatan, cepat-cepatlah untuk join Restart Malaysia yang akan tamat pada 16 Ogos ni pendaftarannya. Okey? Okey, seterusnya ini kita kena sebut betul ni iQIYI iQIYI. Primeworks Studios mengumumkan kerjasama perkongsian kandungan dengan iQIYI, iaitu syarikat gergasi perkhidmatan hiburan dalam talian di negara China yang menyaksikan 6 drama Melayu bersiri terbaik TV3 disiarkan melalui platform iQIYI, iaitu www.iqi ataupun IQ sebenarnya .com. Dan sebagai permulaan, iQIYI menyiarkan drama bersiri yang pernah mendapat sambutan hangat di TV3, iaitu drama 7 Hari Mencintaiku musim kedua bermula 24 Julai 2020 secara eksklusif dengan percuma selepas 1 jam tayangan perdana drama bersiri ditayangkan di platform TV3. Lagi drama yang tersenarai ataupun tersedia di iQIYI ni, 7 Hari Mencintaiku musim kedua, Lieutenant Zana, Kampung People, Pengantin Satu Malam dan juga Setelahku Dimiliki. Ini antara drama-drama yang top lah. Yang menjadi perbualan, yang menjadi ciapan dan sebagainya, tentang klip-klip yang cukup menarik. Jadi anda boleh saksikan di iQIYI seperti yang dikabarkan sebentar tadi. www.iq.com. Kampung People masuklah ni. Kampung People. Selepas ini kita akan berbincang berkenaan dengan antara tajuk yang menarik. Sebab orang Malaysia kan suka makan. Betul. Jadi tahukah anda bahawa penyakit ini bermula daripada perut. Kebahagiaan pun bermula daripada perut. Kan? Jadi kita nak cakap berkenaan dengan apa yang disebabkan kebahagiaan. Berkenaan penyakit dengan perut. Nanti kita akan bersama dengan Dr. Norman Muhammad Nurawi. Semalam saya dapat saksikan jugalah antara video Dr. Norman ni kata. Ini mitos makanan yang saya rasa orang Melayu tahu. Mitos? Okey. Pasal telur lah. Kalau kita lepas bersalin ke muka lepas sunat ke apa semua kan, tak boleh makan telur kan. Tapi doktor ni cakap boleh makan telur sebab itu yang dia perlukan sebenarnya. Tapi kita mesti seram kan nak makan. Sebab takut gatal. Kita tak apa. Tak boleh nanti awak tolong tanya kan. Saya bedal aja masa tu. Oh bedal saya takut lah. Kita boleh merungkaikan lebih lanjut. Betul. Itu antara topik yang akan dibincangkan. Sebelum itu kita rehat seketika, kembali selepas ini di MHI. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kerana saya rasa anda perlu setia untuk menyaksikan apa sebenarnya antipati yang kita akan kongsikan berkenaan dengan penyakit bermula daripada perut.
Dan saya pasti kebanyakan daripada kita ni, terutamanya mereka yang menjaga makanan, kan, menjaga makanan, nak jaga badan, nak jaga kolesterol dan sebagainya, perlu lihat paparan ini nanti bersama topik yang kita akan bincangkan dengan Dr. Norma Muhammad Nurawi, pengamal perubatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya kalau siapa biasa menonton video-video Dr. Norma ni, pastinya macam susah sikit macam nak menerima kalau mula-mula macam betul ke fakta yang dikongsikan. Tapi doktor kan, ini yang kita nak bincangkan berkenaan dengan perut ni sebenarnya. Orang kata kebahagiaan daripada perut juga, penyakit daripada perut juga. Apa yang menyebabkan kita kata perut ni adalah sebenarnya lubuk kepada semua penyakit? Ya, betul. Ikut daripada asalnya, perkataan mengatakan penyakit bermula dari perut adalah dimulakan oleh Hippocrates sendiri sebenarnya. Itu lebih lama daripada zaman Nabi lagi. Dan ada juga ada kata hadis Nabi lah. Tapi sebenarnya memang betul. Saya setuju dengan itu sebab pemakanan kita sebenarnya yang menentukan kita punya kesihatan. Jika kita pilih makanan-makanan, contohnya makanan proses, makanan yang bergula tinggi, dia akan affect kita punya kesihatan dengan mengakibatkan kita mendapat penyakit. Sebab itu asas kepada makanan sihat adalah kita kena pilih makanan yang dicipta untuk manusia makan, itu makanan asli lah asasnya. Makanan yang ada dalam kita punya alam secara natural, yang dicipta oleh Allah kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok dekat depan kita sekarang kan, adakah ni kita kategorikan sebagai makanan asli, seimbang? Maka kita tengok sebenarnya dia komplit, semua gizi makanan yang perlu tu ada. Dia ada protein dia ada lemak dia ada karbo dia, komplit. Dan yang menarik tentang apa yang kita tengok kat depan kita ni, nasi lemak ni sebenarnya kalau bagi mereka yang menjaga badan ini tak boleh ni doktor. Ini bahaya ni. Itu kalau kita nasi berlemak, telur, lepas tu ayam goreng, minyak, sambal. Tu tengok minyak boleh buat goreng ayam lagi. Kalau kita faham tentang peminat doktor dah telefon. Sabar ya. Okey. Itu yang kita faham tentang yang biasa jika kita hanya memandang dari segi kalori lah. Tapi kalau kita memandang dari aspek bagaimana sebenarnya metabolisme badan menilai dari segi karbo, dari segi protein dan dari segi lemak, sebenarnya lemak yang ada dalam nasi lemak adalah lemak yang konsider sihat. Sebab asasnya adalah lemak tu tidak meningkatkan paras insulin kita. Sebab bila kita masak nasi dengan lemak, apa yang jadi sekarang? Kanji dalam nasi itu akan ditukar menjadi resistant starch. Itu kanji degil lah. Itu istilah saya yang buat tu, kanji degil tu. Maksud dia degil kepada penghadaman, maka dia akan bertindak sebagai serat. Ikut kajian yang terbaru sebenarnya, kanji degil atau resistant starch ni akan menjadi makanan kepada bakteria baik dalam usus. Jadi sebenarnya dia menjadi seolah tambahan serat. Sebab asas kepada makanan sihat, satu asli, yang kedua tinggi serat, dan yang ketiga berkhasiat dengan penuh dari segi vitaminnya, mineralnya, antioksidan dan sebagainya kena ada. Jadi ini memenuhi semua kriteria tu. Dan tadi bercakap tentang telur juga. Telur adalah salah satu contoh makanan asli yang natural. Melainkan kita sendiri ada alergik pada telur, itu cerita lain lah. Tapi secara umumnya, kalau orang tak ada masalah alergik dengan telur, telur adalah salah satu contoh makanan asli yang sangat sihat kerana dia kaya dengan protein, kaya dengan lemak, dan yang penting dia rendah karbohidrat lah. Dia tidak meningkatkan paras insulin. So bagi pesakit-pesakit saya, diabetes saya yang saya terawat di klinik saya suruh dia makan telur untuk menurunkan. Biji? Sebenarnya terpulang, tapi saya cakap lebih kurang dalam 3 ke 5 biji satu hari. 3 hingga 5 biji? Bergantung pada keadaan dia lah. Sebab nak membantu dia mengawal paras glukosa dia. Sebab bila dia ambil lebih banyak lemak dengan protein, glukosa dia akan turun dengan lebih mudah. Itu yang kita nak. Saya ada dengar juga, kalau pengambilan telur ni, lebih baik ambil telur goreng daripada telur rebus. Ya, betul. Saya ada konsepnya tu. Sebab bila kita goreng telur, dia akan ada lemak sebenarnya. Bila lemak tu tinggi, paras insulin lagi akan turun. Sebenarnya kawalan gula tu lebih baik lah. Tapi berminyak tak apa? Berminyak sebenarnya tak ada masalah. Sebab kalau ikutkan daripada kajian terbaru lah, minyak ni adalah sihat. Ada minyak sihat, ada minyak tak sihat lah. Okey, minyak sihat ni yang minyak yang... Minyak sihat adalah minyak asli, yang natural, yang daripada buah. Contohnya minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak zaitun. Itu daripada buah, yang daripada tumbuhan. Minyak asli juga contohnya daripada susu macam mentega, butter. Dan juga contoh minyak sapi dan sebagainya. Itu dikira sebagai minyak sihat. Ini semua kajian terbaru dan mula menunjukkan sebenarnya kita ada silap sikit pemahaman kita tentang minyak sebelum ni. Dan sebenarnya minyak yang berbahaya pada kesihatan ialah minyak sintetik atau minyak yang dibuat, iaitu dipanggil sebagai trans fat. Yang utama dalam minyak sintetik ialah margarine, creamers, shortening dan sebagainya. Dan juga minyak trans fat ni boleh berlaku bila kita menggorengkan minyak-minyak yang jenis yang kita panggil vegetable oil yang tinggi omega 6. Proses menggoreng minyak ni akan menghasilkan banyak trans fat. Sebab itu kajian awal dulu
makanan menggoreng menyebabkan masalah sakit jantung adalah kerana faktor tu. Tapi kalau minyak tu tidak mengandungi omega 6 yang tinggi, bila kita goreng sebenarnya trans fat tu tidak berlaku macam minyak kelapa sawit kita lah. Itu sebab tu minyak kelapa sawit dikonsider sebagai minyak masak yang sihat. Okey. Dan bila kita cakap berkenaan dengan pengambilan, katalah nasi lemak ni, saya rasa ini sangat-sangat lengkap. Ya, lengkap. Kan? Nasinya satu, tak separuh pun. Betul. Dengan ayam gorengnya, dengan sambal, dengan kacang. Ini semua kalau kita tengok ni, takut sebenarnya kalau kita nak makan. Jadi kalau kita sebenarnya tengok nasi tu, kadang kita nampak nasi tu banyak, kita ingat kalori dia tinggi. Memang dari segi di luar badan, kalori dia tinggi. Tapi bila kita makan, disebabkan faktor resistant starch tu ada, kalori dia tinggal separuh sebab badan kita tak boleh hadamkan resistant starch tu. Maknanya nilai dia kalau jumlah yang sama nasi putih berbanding dengan nasi lemak tu, ini adalah separuh kalori. So dari segi kalori dah separuh dah. Itu yang new things yang dah di dalam kajian lah. Jadi sebenarnya makanan nasi lemak bagi saya adalah contoh sarapan yang sihat. Sebab tu telah diumumkan oleh majalah Times juga. Nasi lemak adalah antara sarapan terbaik di dunia. Bukan tersedap kan? Ini memangnya sedap pun sedap juga. Sedap memanglah maksudnya sebab orang kata kalau sedap tu bawa penyakit. Tapi yang ini sedap dan sebenarnya sebab dia sihat. seimbang, semua ada dari segi maksud dia resistant starch dia tinggi dengan ada timunnya, di mana ada sayurnya, ada proteinnya, even ikan bilis tu bagus sebab ada omega 3 protein, ada kalsium, macam kacang tu ada serat, ada omega 9 dan juga protein yang sihat kan. Jadi semua komplit lah nasi tu. Kan? Maknanya daripada kalau katalah sebab mungkin dia cakap kenapa orang cakap penyakit sebenarnya bermula daripada perut, sebab apa pemakanan tu boleh menyebabkan penyakit yang lain lah doktor. Betul. Sebenarnya asas dia lah. Bila kita makan satu makanan tu menyebabkan keradangan dalam sistem. Ini satu konsep yang baru lah. Orang banyak tak apa faham tentang keradangan ni. Sebenarnya kajian terbaru menunjukkan banyak penyakit kronik sekarang berlaku. Seperti penyakit jantung, penyakit diabetes ni, even penyakit mental ada kaitan dengan keradangan dan juga terutama penyakit jantung lah sebab keradangan tu berlaku pada saluran darah. Menyebabkan saluran darah itu jadi keras. Tapi kalau kata apa keradangan tu doktor? Sebab ramai yang tak faham. Betul. Radang keradangan apa? Sebenarnya explanation dia panjang lah. Tapi sebenarnya bila ada satu benda yang asing masuk dalam badan kita akan react dengan cuba nak keluarkan badan tu dan proses tu dipanggil sebagai inflammation. Macam contoh kita gigit nyamuk kan. Jadi air liur nyamuk tu ada mengandung benda-benda asing, dipanggil foreign bodies lah. Jadi badan kita akan react menghantar kita punya sel darah putih untuk melawan, dan proses tu ialah proses yang dipanggil keradangan. Sebab tu dia bengkak merah. Bengkak dan merah tu adalah tanda-tanda keradangan. Tapi itu dipanggil keradangan acute, sekejap. Sebab dalam 2 jam dah hilang. Tapi yang kita ada masalah ialah berlaku keradangan dalam badan secara kronik, maksudnya lama proses tu, mungkin 10-20 tahun. Dan yang offending factors dia adalah benda-benda makanan kita. Contohnya gula, makanan proses. Macam sekarang ni gandum kita ada banyak gluten dan sebagainya. Gluten menyebabkan keradangan dalam usus, keradangan dalam sistem badan kita. Contoh lagi trans fat yang saya cakap tadi pun boleh menyebabkan keradangan dalam sistem kita. Bila keradangan tu berlaku, akhirnya saluran darah kita dikeras. Saraf kita dia rosak, buah pinggang kita akan rosak, mata kita dia tak nampak dan sebagainya. Itu adalah dikaji sekarang sebagai punca. So, konsep pemakanan sihat ialah kita makan makanan yang melawan keradangan proses tu. Jadi proses itu dapat dibalikkan dan kita akan rasa lebih sihat. Dan semua komplikasi-komplikasi keradangan tu dapat kita elakkan. Itulah konsep dia. Tapi sekarang ni kan kita kan lebih banyak makan makanan proses kan. Ya, itu jadi masalah sebenarnya sekarang. Itulah perbezaan sebenarnya antara kita dan masyarakat sebelum tahun 1900. Sebelum tahun 1900, masyarakat kita makan makanan yang asli dan natural, tak ada makanan proses. Bila dibuat makanan proses, sejak ada era industri sekarang, makanan proses ni menggunakan tepung, menggunakan gula, terutama gula lah antara isu utama sebab dalam gula ni ada bahan yang dipanggil fruktosa. Fruktosa tu yang bahaya, yang menyebabkan keradangan tadi. Dan bila terlampau banyak pula kita makan, sebab tu jadi masalah bila over consumption of gula ni, fruktos akan berhantar ke hati, dia akan melalui 2 proses. Satu, dia akan menghasilkan lemak tak sihat. Sebab tu orang yang banyak makan gula, dia punya triglyceride tinggi, kolesterol jahat tu lah tinggi. Kan? Lepas tu, satu side lagi, metabolisme fruktos akan menghasilkan lebih banyak asid urik. Sebab itu menyebabkan masalah gout. Jadi gout adalah berpunca pada gula. Fruktos secara khususnya. Baik, saya nak tanya doktor, kalau katalah sebab gula ni kan jahat kan? Kalau boleh satu hari kita nak minum air manis tu, berapa ikut WHO lah, ikut WHO, pengambilan gula yang lebih selamat lah kan, adalah kurang dari 5 sudu teh sehari. 5 sudu teh. Sangat sikit lah. 5 sudu teh. Tapi secara average yang kita tahu lah, maklumat yang kita ada, penduduk Malaysia ambil lebih daripada 50 sudu sehari. 50 sudu sehari? Yelah, teh tarik dah berapa? Teh tarik dah 12 sudu. 12 sudu? Kalau ambil 3 cawan dah 36 sudu, itu baru teh tarik, belum yang lain. Jadi bayangkan berapa banyak kita makan gula satu hari. Itu yang menyebabkan
Malaysia ada masalah penyakit diabetik yang teruk, masalah obesiti yang teruk dan kita diumumkan baru-baru ni kan. Mana kita kena faham betul bahaya gula ni bukan dari aspek kalori semata-mata. Kita kena faham dari aspek dia macam mana dia menyebabkan penyakit, keradangan, faktor fruktosa dan sebagainya. Dan itu yang saya cuba terangkan sebenarnya kepada masyarakat dari segi saya punya video dan sebagainya lah. Tapi episod 1 ni tak boleh habis doktor. Kita kena ada episod 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sebab pemahaman bagaimana kita nak memahami lebih lanjut kenaan ni. Sebab kita nak ubah persepsi masyarakat kita, terutama orang Melayu ni pun kita banyak pandang larang kan, Chan, nenek moyang kita dan sebagainya. Telur ni pun kita dah cakap kan macam mana kalau lepas sunat jangan makan telur nanti bernanah. Betul ke? Ya, asasnya dia cakap macam tu sebab mungkinlah awal pada orang makan telur dia alergik. Bila dia gatal, dia garu dan mungkin ada kuman di kuku tu akan menyebabkan nanah pada luka tu. Tapi sebenarnya dari segi nutritionnya, telur ni ada protein dan untuk satu luka tu pulih dia memerlukan protein. Protein ialah bahan yang memulihkan luka tu. Dan telur is almost dia kata perfect protein lah. Jadi sebenarnya orang yang lepas operation ada luka, telur lah solution dia. Bukan itu yang menyebab masalah. Dan of course ada lemak sihat dan sebagainya akan membantu lagi proses pemulihan yang lebih baik. Itu yang salah faham yang kita faham. Dan lebih teruk, dia orang selalunya kalau makan telur pula buang yang kuning. Kuning tu sebenarnya yang kita perlukan. Kolesterol tinggi. Yes, kolesterol memang ada. Kita tak nafikan. Tapi ikut USDA tahun 2015 lagi, dia dah kata makanan berkolesterol bukan punca kolesterol tinggi. So kita tak perlu risau lagi tentang kolesterol dalam makanan, kita patut makan saja. So dan lebih best dari segi kuning telur ni dia ada beta karotin. Beta karotin adalah bahan anti keradangan dan juga ada sumber vitamin A yang bagus. Dan itu antara benda yang sepatutnya kita makan. Bukan kita buang. Ini orang buang kuning telur ni bagi saya ada satu pembaziran sebab benda itulah yang paling berkhasiat. Atas sebab takut kolesterol yang mana telah dibuktikan oleh sains, kolesterol bukan punca masalah jantung dari segi makanan maksudnya lah. Itu je. Baik. Saya rasa penerbit kena ada satu lagi episod untuk Dr. Norman untuk kita berbicara lanjut berkenaan dengan pemakanan ni. Saya rasa sebab itulah pemakanan ni sebenarnya yang menentukan kesihatan diri kita kan. Banyak sangat cabang penyakit yang boleh disebabkan daripada perut ni. Baik, terima kasih Dr. Norman Muhammad Nurawi, pengawal perubatan am. Kalau misalnya tak puas lagi, nanti boleh ikuti Dr. Norman di laman YouTube juga ada kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Saya rasa sangat-sangat berguna kepada kita semua. Banyak fakta yang telah fakta baru sebenarnya yang kita tak tahu sebelum ini kan, telah diperbarui, diperbetulkan mengenai persepsi kita semua berkenaan dengan pemakanan. Baik, sebab kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan berkongsikan berkenaan dengan inovasi buah tunjuk langit. Tunjuk langit. Baik, semuanya nanti bersama dengan Eli Iskandar di MSI. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Dah diperlihatkan kepada anda semua. Ini kalau kita tanya anak-anak kita, dan barangkali kita sendiri pun tak tahu apa nama buah ini. Ini adalah buah orang putih panggil sky fruit ataupun buah tunjuk langit. Buah ini di dalam hutan, ya, tumbuh meliar dan tempatnya tinggi. Dan apabila dah sampai waktunya, ia tidak gugur sebiji tapi pecah merekah ya. Merekah dan kemudian isinya akan turun macam helikopter lah macam tu. Sangat-sangat cantik. Dan ini ada khasiat di tunjuk langit ni. Tadi kita cerita tentang makan kan. Banyak orang kena kencing manis, penyakit jantung, gout dan sebagainya. Jadi ini antara yang boleh merawat, ya, iaitu hasil daripada buah tunjuk langit. Nak cerita lebih lanjut, orang dulu makan biji ini dalam ni, kunyah saja tapi rasanya pahit. Sekarang ni dengan teknologi moden, boleh diambil ataupun consumptionnya dengan lebih mudah. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Liza Ahmad Saleh, pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia, bersama saya untuk ceritakan tentang evolusi buah tunjuk langit ni untuk pengambilan demi kesihatan kita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Cik Is sihat? Alhamdulillah. Pagi saya Is macam di rumah. Tapi tak apa. Okey. Doktor engineer sebenarnya. Ya, insyaAllah. Jadi macam mana boleh buat kajian tentang buah tunjuk langit ni? Gitu kan. Sebab basically kita engineering ni pun macam saya asas adalah daripada sekolah kejuruteraan kimia. Ya, okey. Jadi bila kita membuat research ni, kita akan melihat pada mesin tu sendiri dan melihat pada proses sebenarnya. Jadi bila dah nampak proses dan kita lihat apa pula kebaikan di sebalik bahan yang kita proses tadi tu. Okey, baik. Jadi itu sebabnya. Dan kita hari ini nak fahami lebih lanjut dan sebelum tu kita nak cerita ini kajian ini dan hasilnya mendapat pengiktirafan satu di Pertandingan Inovasi Pengajian Tinggi dan Antarabangsa pada September tahun lepas.
dan juga ni penerbitan 10 jurnal. Ya, berkaitan dengan buah tunjuk langit ni. Berkaitan dengan buah tunjuk langit. Itu di Malaysia. Kemudian pada November tahun lepas juga di Seoul International Invention Fair. Ya. Jadi itu peringkat yang diperolehi lah. Ya. Ya. Tahniah kita ucapkan. Baik, daripada buah yang macam ni ataupun biji buah tunjuk langit ini, apa yang telah doktor hasilkan? Okey, terima kasih Cik Is. Jadi hari ini saya nak bersama penonton Malaysia hari ini. Jadi sebenarnya saya bawakan khaslah sebenarnya daripada UTM Skudai. Ini adalah buah tunjuk langit. Dari Skudai datang Okay. Actually buah ni banyak. Buah ni banyaklah dekat Malaysia pokok tunjuk langit ni. Jadi kalau ikutkan dari segi proses yang saya lakukan, buah tunjuk langit ni sebenarnya dia asal dia memang macam yang Cik Is mention tadi. Dia datang jatuh ke bawah dalam bentuk biji macam ini So dan dia sebenarnya bukan jatuh macam dengan buah macam buah durian tak. Dia jatuh hanya lamela dia ni tu. Biji-biji dia ni kalau boleh fokus kan kat sini nampak. Yang ini akan jatuh berterbangan. Dia panggil lamela lamela ataupun kulit macam kadang-kadang kat lab saya panggil dia kulit lipas sajalah kan macam tu. Kulit lipas okey. So jadi dalam sini yang kita nampak biji dia tadi. Bila kita kupaskan biji dia tadi, dia akan nampak satu salutan boleh tak? Okey, ni macam ni kan kita nampak yang ini biji dia. Secara tradisi kita makan tu. Kita makan dia sangat pahit lah. Jadi apa yang saya buat dalam proses yang kita panggil dalam kajian PhD saya sebenarnya dan bersama dengan pelajar-pelajar yang selepas saya PhD itu. Jadi kita menggunakan satu teknik nama dia super critical extraction. Ni boleh makan kan? Macam ni terus Boleh kan? Kalau dulu makan macam ni teruslah. Yes, dia akan gigit dan dia tu ataupun dia rendam dan minum air dia. Okey, tapi memang pahit lah. Pahit dia, yes. Pahit. Jadi ekstrak daripada biji buah tunjuk langit ni. Jadi kita menggunakan satu teknologi yang kita panggil super critical extraction. Super fluid critical extraction. Dia di mana dia menggunakan kaedah tekanan tinggi dan suhu rendah. Okey. Kenapa tekanan tinggi? Kerana dengan tekanan tinggi adalah merupakan driving force ataupun daya pacu. Dia mengeluarkan khasiat ataupun minyak daripada biji tunjuk langit tadi, tetapi kita kontrol dia dengan low temperature, suhu rendah. Kenapa suhu rendah? Kalau kita belajar masa SPM kan, suhu tu kalau rendah dia bagus untuk kawal aktiviti enzim. Jadi enzim tu masih dapat dikekalkan. That's why bioactive compound tu masih dapat dikekalkan. Jadi bila saya ekstrak tu kita menghasilkan minyak. Minyak tunjuk langit ni jernih saja, tapi asalnya tak jernih, tapi saya ada physical treatment. Jadi dia dapatlah dihasilkan dengan jernih begini. Namun begitu, kalau kita tengok tadi hasil dia banyak secara tradisinya dia bagus untuk berkaitan dengan penyakit kencing manis, jantung, penyakit jantung, darah tinggi, gout dan sebagainya. Jadi biasa bila kita nak konsum dia sangat pahit. Jadi kita memudahkan dia lagi. Kita hasilkan pula dalam bentuk soft gel ni. Ni soft gel kan? So soft gel ni bila dah dalam keadaan begini makanya ia amat mudah ditelan. Sebab dalam bentuk liquid, kadar dia absorb dalam kita punya usus pun cepat berbanding dengan pepejal. Penyerapan dia lebih cepat berbanding gigit. Ya, betul. 15 minit insya-Allah dia dah digest dalam kita punya sistem pencernaan. Baik. Jadi itulah kaedah daripada makan kalau sebelum ni kunyah dan juga rendam dalam air, nak kini dijadikan minyak dalam soft gel itu. Ya, betul. Okey, dan dari segi dosage ni macam mana? Kalau orang dulu lah saya pun barangkali tak tahu sekali makan tu berapa biji dan daripada nisbah ini berapa banyak kapsul yang dihasilkan. Ya, okey. Secara umumnya kalau tradisinya pun kita boleh makan dalam satu hari 1 biji atau 2 biji. Jadi dalam penyelidikan yang saya lakukan, saya buat lebih kurang kita buat test untuk toksikologi test. Toksikologi test ni penting sebab kalau kita nak konsum sesuatu tu, kita tak boleh agak-agak lah kan nak makan banyak ni, larat makan tak larat berhenti kan, tak boleh. Jadi dalam toksikologi test tu kita dah tengok dosage yang sesuai untuk sel tumbuh. Jadi dekat situ kita lihat dan kita tengok kan sebenarnya dosagenya begini. Jadi apa yang saya buat sebenarnya persamaan keseimbangan dia adalah satu biji tunjuk langit ni, satu biji tunjuk langit ni bersamaan dengan satu kapsul soft gel ni. Jadi satu hari kalau nak makanlah kita boleh gunakan 1 atau 2 biji sahaja. Baik. Okey. Kesannya adakah dibuat ujian terhadap individu yang menghadapi penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis dan sebagainya? Okey, sekarang ni saya beritahu dulu bila kita nak convertkan minyak ni kepada soft gel, kita kena hantar kilang. So untuk menghasilkan minyak tu dia tak boleh kita bagi sedikit sebab kilang amount dia besar. Jadi untuk menghasilkan prototype ni
saya terpaksa ekstrak lebih banyak. Kita terpaksa macam hantar lebih kurang dalam 500 botol. Jadi at the same time tu kita dah sebab kita dah berani bagi pada orang untuk mencuba. Sebab kita perlukan melihat apakah kesan pada manusia. Sebab saya dah berpegang pada toksikologi test tadi bahawa dia tidak membahayakan pada sel dan tidak membahayakan pada manusia lah. Jadi daripada validation market yang saya lakukan terhadap orang lah kan. Jadi alhamdulillah setakat ni ada juga yang dah berjaya diturunkan dia punya bacaan gula dalam darah ada tu daripada 28 dia jatuh kepada 6 jatuh kepada 7 dalam masa 2 minggu lah. Dia tak adalah kita spontan atau sekejap. Maknanya dalam masa 2 minggu dengan sampel pengambilan soft gel ini dengan konsumsi berapa dalam satu hari? Satu hari 2 biji atau 1 biji bergantung pada keadaan. Tetapi biasanya saya akan nasihatkan bagi pengguna yang baru nak mencuba tu kita panggil macam ni je. You try pagi perut kosong. Sebab kita lihat bahawa dengan ni sebab dia minyak. Minyak ni dia tidak ada asid yang macam cuka dan sebagainya kan bagi orang gastrik dan sebagainya. Dia tak ada masalah. So awal pagi perut kosong kita boleh galakkan dia consume dan alhamdulillah dia dapatlah menurunkan kandungan gula tu dalam agak masa yang tertentulah. Okey. Doktor, sebelum ni kita tahu ini sebahagian daripada herba tradisi yang dimakan orang tok nenek kita lah. Betul. Basically dan sekarang ni bila dihasilkan kajian sebegini dan menampakkan satu perkembangan teknologi soft gel dan sebagainya ni, kita sangat teruja dan kita menantikan bilalah agaknya langkah seterusnya untuk dipasarkan secara komersial. Terima kasih. Seronok sih dengar. Yalah, takkan nak tinggal 5 amal aja kan. Lepas tu kita hanya mencanangkan tentang pencapaian semata-mata kan. Buat masa ni macam yang saya mention tadi, saya dah ada kita panggil perbandingan proses. Proses yang super kritikal ni dengan proses biasa dia lebih cepat dan hasil lebih banyak. Keduanya juga bila kita nak komersialkan tu, dia ada lagi satu stages yang kita panggil preclinical dengan clinical eksperimen. Yang ini masa saya pergi pertandingan ni kan, kebiasaannya panel pakar-pakar datang tu, doktor, this is very good potential in market lah untuk penyakit yang memang kita rasa sekarang ni 3 serangkan ni dah banyak dekat Malaysia kan. Tadi Dr. Norman pun ada mention kan. Jadi dekat situ dia mencadangkan untuk close benda ni lebih cantik, kita perlu menjalankan preclinical terhadap haiwan dan juga klinikal terhadap manusia. Jadi sekarang ni insya-Allah saya dah ada beberapa universiti tempatan yang memang membuat kajian sebab saya engineering kan. Jadi kita akan collaborate dengan mereka. InsyaAllah dalam masa setahun kita boleh complete semua preclinical dan clinical test. Cuma dalam masa ni sebab kita dah berpegang pada toksikologi test kan, kemudian kita dapati bahawa dia boleh memberikan kebaikan kepada pengguna, sebenarnya dia dah boleh digunakan lah. Itulah dia sebab berdasarkan toksikologi test sudah terbukti. Cuma kena ada clinical ni jugalah. InsyaAllah kami pun sedang dalam usul untuk mendapatkan notifikasi lah kalau ada kita nak pasarkan. Mungkin pada tahap yang sederhana atau bawah kita boleh pergi kepada tradisional. Boleh digunakan. Baik. Kita doakan semoga sampai ke hasrat yang sebenarnya lah untuk dipakai atau dimanfaatkan orang awam, bukan hanya di peringkat kajian semata-mata. Semoga bermanfaat perbincangan ini dan kita baru tahu, kepada yang tak tahu mungkin tunjuk langit ni manfaatnya dan cara konsumsinya sekarang ada teknik yang terbaru. Doktor, terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya. InsyaAllah. Terima kasih Cik Is. Profesor Madya Dr. Liza Mat Saleh, pensyarah ke Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni macam-macam kajian dibuat dan banyak kejayaan telah ditempa. Cuma susulan tu kita harap dapat dilihat dengan lebih ketara lagi. Okey, dan kita nak berehat seketika sebelum kita tampilkan artis pada pagi ini. Ada satu bingkisan tentang kopi, tapi kopi ni dijual dalam kereta. Dibikin dalam kereta. Kopi mobil ini. Rakan wartawan Dayah ada perkongsiannya, saksikan. Satu keunikan yang tidak dapat disangka lagi. Sedap. Mobil kopi atau sebuah kedai kopi menggunakan sebuah kereta antara kelainan yang terdapat di Ampangan, Seremban. Terletak berhadapan Pasar Ampangan, Seremban, mobil kopi menjadi antara tarikan pengunjung.
Mobil kopi ini adalah hasil idea seorang pesara tentera, Muhammad Arif Saharudin, sejak 4 tahun lalu. Anak jati Perak ini menjual kopi hanya melalui but kereta yang telah diubah suainya sendiri. Tercetus idea benda ni, saya dulu pernah duduk Australia selama setahun lebih. Jadi saya tengok dia orang minum kopi style macam ni lah yang ada. Lepas tu jadi timbul minat. Balik sini jadi timbul minat kopi jenis ni. Lepas tu saya pergi New Zealand. Tengok dekat New Zealand dia orang pakai van, pakai mobile coffee macam ni. Jadi saya kata, macam ni pun kita boleh buat kan. Jadi selepas bersara, tu yang cetusnya idea punya ni. Bermula dengan minat yang mendalam terhadap kopi, bapa kepada 7 orang anak ini nekat membuka sebuah kedai kopi menggunakan kereta miliknya setelah bersara daripada tentera. Yang sebenarnya ini besar kepada hobi dengan minat. Bukan sekadar nak mencari duit, memang nak menambahkan pendapatan keluarga, tapi besar lagi pada minat dengan hobi. Ini kawasan Pangan, tak berapa ramai lagi yang berminat kopi. Jadi biasa-biasa lah. Jadi janji saya tak boring duduk rumah. Kos perbelanjaan mengubah suai mobil kopi ini pula mencecah sehingga RM50,000 dan mengambil masa hampir setahun untuk disiapkan. Saya search berapa besar mesin kopi, berapa lebar dia, baru saya buat kereta. Jadi benda tu mesin kopi tak beli lagi, tapi kereta saya dapat dah. Selain itu, penggunaan biji kopi Brazil dan Colombia menjadi pilihan kerana ia mempunyai aroma yang tersendiri. Sememangnya kopi merupakan antara minuman kegemaran segelintir rakyat Malaysia dan antara keunikannya di sini adalah kopi ini dibancur menggunakan mesin yang berada di dalam kereta. Dan saya boleh katakan keadaan untuk duduk di sini juga begitu santai. Meskipun secawan kopi ini hanya dibancur di dalam kereta, namun rasanya sama seperti kopi-kopi yang berada di luar sana. Dan sekarang ini, jom kita minum. Terbaik. Para pelanggan juga boleh menikmati hidangan kopi di sini seawal jam 7 pagi pada setiap hari. Keunikan kat sini macam inilah, santai. Mana santai kita boleh, sebab pagi-pagi selalu memang ramailah kawan-kawan saya. Macam geng-geng fotografer ni 9 kan santai sini. Lepak sambil minum kopi. Barista dia seorang, makna konsisten lah. Rasa dia apa semua, kira kalau tempat lain ni kan bertukar barista, bertukar memancuh, lain rasa dia kan. Tapi kopi dia pun daripada awal sampai sekarang, kopi dia pun jenis sama je. Demi kopi, sebuah kereta miliknya dikorbankan. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran, ia tidak menghalang Arif dalam meneruskan minat terhadap penjualan minuman kopi. Ternyata, keunikan yang dibawa ini bukan sahaja mampu menarik minat pengunjung, malah mampu memberi kelainan rasa buat peminat kopi. Gelap mata, ku merenung jauh, terai dengan kata-kata indah, terlepas dari rayuan tanpa bicara. Cinta tak setia, hapus semua kenangan bersama, dapatkan semua kenangan kita. Tak lagi mencinta, tak lagi merindu. Aku kan menjauh
Masya Mashita, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, kita sebab lagu sebelum ni adalah lagu pop. Ya, betul. Halimunan kan? Sebab kita dah melihat Masya Mashita masa tu dengan lagu yang pop dan rancak. Tiba-tiba hari ni datang membawakan balada. Macam mana dengan pertukaran tu? Tapi single pertama? Ya, single pertama memang lagu balada. And single kedua pun lagu balada sebenarnya. Okey. Actually, lagu pop tu Masya memang just nak try. Kita nak try lah market kan. Sebab Masya memang tak pernah bawa lagu pop. Tak pernah buat orang kata single lagu pop. So kita why not kita try yang try sesuai ataupun tidak. Ya, betul. Tapi alhamdulillah menjadi juga. Betul. Itu yang setahun lepas Setahun lepas. Setahun lepas dah. Sebab lagu ni pun kita dah kita pergi ke sana sikit jom. Sebab lagu ni pun kita memang dah lambat dah sebab tahun lepas tu memang kita busy, tak sempat nak buat lagu semua. So tahun ni baru buat. Maknanya sepatutnya siap semua lagu ni adalah pada tahun lepas. Okey, tapi kita nampak daripada satu single ke satu single dia macam sama je tempoh dia, setahun. Ya, betul. Kan? Memang merancang untuk eksklusif sebegitu, tak adalah macam sebab sekarang ni kalau kita nak katakan BBNU ataupun yang sama dengan Masya, satu tahun tu hampir 2 lagu. Ada yang lebih daripada tu. Macam mana? Okay, actually memang Masya ada plan nak buat macam banyak lagu sikit dalam satu tahun tu. Tapi orang kata disebabkan macam tak sempat. Sebab Masya pun ada macam event untuk Chinese punya. So macam memang tak sempat sangatlah. So lagu ni pun sebab kita pun sekarang kan baru dah agak habis PKP dah. Orang kata dah boleh bebas sikit lah kan. So bolehlah kita pun buat lagu ni. Okey, video klip dia ni Masya sendiri ada dan juga ada Han Hakim. Okey, kenapa pilih dia sebab untuk music video ni? Okey, sebab memang Masya memang minat dia berlakon. Sejak pertama kali Masya tengok dia berlakon. So dia requested by Masya sendirilah? Ya, betul. Okey. Siapa yang adakah Masya involve terlibat dengan idea video klip ini? Ya, memang Masya ada terlibat sikit-sikit lah. Tapi actually dia kalau ikutkan Masya punya konsep dia lain sikit lah. Tapi disebabkan orang kata lepas PKP tu kita tak boleh nak orang kata terlalu bebas sangat. So kita macam ni lah hasil dia. So maknanya ini shoot masa PKP? Ya, dia taklah PKP. Masa yang dah orang kata dah boleh rentah negeri tu. Lepas tu baru kita dah masa baru juga shoot lah ni. Betul. So ni fresh from the oven jugalah. Ya. Okey. Untuk pembikinan lagu Hapus ini? Untuk lagu pembikinan Hapus ni komposer dia Amy Bong dan Abang Zimi Sofas. So lagu ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki ni, dia macam kisah dua insan ni lah bercinta. So di mana pada awalnya sangat indah, itu last sekali kantoi pula. Laki tu kantoi curang depan mata. Pernah jadi ke? Tak. No. Okey, Masya sekarang berumur 20 tahun ya? Ya, betul. 20 tahun dan sekarang ni menjadi seorang influencer yang memberi inspirasi juga kepada mereka di luar sana. Maknanya masa tu dibahagikan memang sangat busy lah kan, menyanyi, menjadi influencer, YouTuber dan sebagainya. Apa lagi perancangan selepas ini untuk Masya? Mengembangkan lagi bakat Masya? Okey, perancangan insyaAllah Masya lepas dah habis, dah semua selesai COVID, semua dah settle. InsyaAllah Masya nak cuba orang kata mengembangkan sayap ke China lah. Kita nak try pula kata market kat sana tu. Sebab rugi dah ada dah penyokong, dah ada dah peminat kat situ kan. Maknanya kalau nak tembus market tu kata sebelah kaki dah ada dah kat sana. InsyaAllah lah kan. Okey, tapi selepas ni lah kan, mungkin apa yang Masya nak ucapkan kepada mereka di luar sana, terutama sekali yang sentiasa menyokong, tak kira lah di mana-mana platform sekalipun, sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang influencer ataupun sebagai seorang penyanyi. Silakan. Okey, hai semua, Assalamualaikum. Okey, so korang jangan lupa support lagu terbaru Masya iaitu Hapus, and korang support juga Masya. Thank you so much yang mana support dari Masya masuk Cara Popstar sampai sekarang. Thank you so much. Okey, tapi Masya nanti akan ikut kita keluar sebab apa, kita ada sate limau perut. Wow. Sate boleh makan Boleh. Tak ada susuk jatuh. Tak adalah. Okey, selepas ini kita akan bersama-sama dengan Masya di luar di Pekarangan Sri Pentas untuk berkongsi kepada anda menu pada hari ini. Macam biasalah, setiap hari Isnin kita ada juga menu-menu nak dikongsikan. Sate limau perut. Apakah sate limau perut itu? Seketika nanti di Indonesia.
Baik, semula di Malaysia hari ini kita nak jual sate. Tadi cucuk langit. Ini cucuk sate tapi dah habis sebab terlalu sedap. Baik. Kita pernah bawakan sebenarnya. Cik Azmawi Cik Seman merupakan pengusaha sate Limau Purut dan kali ini bersama isterinya Juliana Ahmad, pengusaha sate Limau Purut juga. Terima kasih. Dia datang mari dari Kelantan ni. Tidur sejar kan? Tidur sejar dah mau ke? Tidur sejar di R&R. Tapi istimewanya Puan Juliana ni orang Perak saya orang Perak. Tapi sekarang dah boleh kecek dah. Boleh kecek fasih. Oh. Kali ini kabarnya mereka membawa menu baru. Ya. Okey, boleh kenalkan ni menu apa ni? Ni hari ni special untuk TV3 kami bawa daging perisa tiram, sate ayam perisa tiram dan ikan talapia lemon. Sate ikan talapia lemon. Ya. Okey, yang ni apa tadi? Ayam tiram. Tiram. Yang ni daging perisa tiram. Perisa tiram. Perisa tiram ya. Okey. Untuk bersama kita juga. Kita nak jemput Masya, silakan Masya. Masya dah nyanyi, kita belanja sate. Khabar. Hai. Masya, ni tak kaki sate ke tak? Masya makan. Makan lah, tapi minat sate. Masya minat sate perut, sate kambing, sate daging. Perut makan? Tapi ni special hari ni untuk Masya. Wow. Untuk Masya. Okey. Saya rasa yang ikan talapia ni agak istimewa sebab kuah dia bukan kuah kacang. Kuah black pepper. Mungkin boleh ceritakan macam mana idea ni timbul? Idea ikan talapia ni kita masukkan dalam menu baru kita bila ada pelanggan yang ada setengah pelanggan ni dia tak makan ayam dengan daging. Kita memasukkan menu ikan. Kita kira upgradekan menu khas kita masukkan dengan perapan khas yang dicampur dengan jus dan parutan kulit lemon. Kita mashkan dia dengan sos black pepper. Sos black pepper special lah buat sendiri. Kenapa dia tak boleh mash dengan kuah kacang? Tak ngam. Tak ngam Tak ngam orang kata. Cuba. Kena cuba betul. Try dulu. Cuba makan ni. Ini black pepper black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Baju putih tu. Jadi. Rasa macam mana? Dia mana-mana sikit. Memang ngam lah dengan ni. Memang ngam ni. Sos black pepper tu rasa pedas je kan. Ini ikan talapia kan? Yes. Awak kan tak lembut. Cuba makan dengan kacang. Kita tak kena makan yang tu dulu bawa betul lah. Kacang. Bila makan ni saja pun saya tahu memang tak ngam dengan kuah kacang. Betul lah. Betul. Baik. Sementara tu Cik Azmawi okey Okey. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni di kedai dah berapa menu dah? Berapa banyak dah? Okey, menu kita dah termasuk yang ni dah 3. Lepas tu kita ada lagi yang sate Limau Purut yang dulu lah. Jadi dah ada 5 lah. 5 rasa. 5 ke 6 cik. Bolehlah dalam 5 6 lah. Tu jenis. Rasa tu 5 macam itulah. Okey. Dan semasa PKP bagaimana perniagaan? Katanya dapat sambutan juga sebab hantar ke rumah kan. Ayam ni kita daripada rempah asal tu alhamdulillah. Sebab apa ya biasalah PKP orang macam duduk kat rumah dia nak tukar apa ni selera kan. Bila kita buka je order terus masuk. Memang berdesuk lah. Memang banyak order masuk. Ya. Alhamdulillah kan. Okay, sekarang ini memang bila ada menu baru ni orang dah tahu belum? Ni kita dah umum dah. Dah umum dah. Memang dah ada dah. Ada permintaan dah. Dah ada permintaan dah. Yang tiram ni pun orang kata ada sambutan lah. Orang kata sedap. R&D berapa lama yang tiram ni? Yang tiram ni. Yang tiram ni sebab kita dah ada secret recipe yang dulu. Jadi kita add on je. Kita masukkan dalam tu. Resipi dia. Maka tak lengkap lah sesi ni kalau tak ada Anim Izzati. Anim. Saya tunggu juga orang jemput saya. Kita faham. Kita faham kekangan ibu mengandung ni. Tak sekarang ni. Lambat sikit berjalan. Lain macam sikit sebab ada roti. Itulah dia ada roti. Ada roti ni. Amboi betul. Tambahan. Tambahan. Roti ni dia sedap dengan sambal kacang ni. Ya betul. Memang sedap. Try. Memang dia datang macam ni lah kalau pesan. Ni. Ya. Nak cocok sikit. Anim rasa talapia. Ini ikan talapia lemon. Lemon pun luar biasa. Yep. Ada lemon.
Lemon tu untuk hiasan. Oh, hiasan. Okey, Kalau pula. ada yang suka rasa lemon tu dia perah lah atas tu. Perah atas boleh perah ataupun di kuah? Di sate. Oh, di satenya. Roti ni sedap lah. Okey, macam ni. Buat sendiri? Bukan. Ada supplier. Tapi dia buat homemade lah. Masya dah tak bercakap lah, dia anggur je. Sedang menikmati sate. Hari ni saya perasan, lain orang cara makan sate lain. Ani makan macam mana? Macam ni dulu, makan macam ni. Mula-mula macam ni? Mula-mula macam ni. Masak macam ni tu kan? Macam ni dia terus ni. Saya awal-awal... Sebab takkan kita nak cucuk orang tu. Aduh. Tak, macam saya awal-awal pun dah macam ni. Tu macam ni, tak ingat lah. Tapi lah lain orang lain caranya. Macam sate talapia ni, dia punya rasa sate tu masih ada walaupun di ikan. Kan? Maknanya pes kita tu yang special tu. Dia akan hilangkan rasa hanya ikan. Sebetulnya memang tak ada lah. Cik Asmawi, ni sekarang ni ada satu cawangan saya di Kota Baru ya? Baru. Cawangan. Jadi bila nak buka nak memperluaskan ke seluruh Malaysia? KL ke? Okey. Memang itu target kita lah. Kita mungkin lepas ni kita akan perluaskan lagi. Sekarang ni kita ada di Pasir Mas, base kita. Lepas tu di dataran Kenah Kota Baru, depan Masjid Kubang Kerian. Kita ada. Okey. Kata-kata ni Panas. Tapi Masya pun pandai masak kan? Selalu kongsikan video masakan dia tahu di YouTube dan sebagainya. Sate pandai buat? Sate boleh juga. Tapi tak berapa pro sangat lah. Mak duk tolong-tolong juga lah. Boleh. Dekat utara dia. Tapi kita tak pro lah cakap ni. Itulah macam mana cakap pekat utara dia, nyanyi hilang utara. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam tu? Makan. Ada bau. Lorat terbau-bau. Tapi kalau makan daging sate ni dengan roti ni good idea. Memang akan ada dalam list tapi bukan dengan roti ni macam chapati. Balut dengan ni tapi menu akan datang lah, tak buat lagi. Bulat lah ada menu. Kena datang lagi ni. Kena perkenalkan sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Betul. Lekat. Betul. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kisah sate ni, dalam Majalah 3 minggu depan akan disiarkan laporan lebih menyeluruh tentang sate ni. Macam kalau dalam Mandarin kan, sate ni apa? Sate lah. Sate. Kalau sate limau purut? Limau purut? Limau tak tahu tapi orang cengsi. Sedapnya sate ni. Sedapnya sate ni. 好吃啊sate. 好吃啊 好吃啊sate. Kau ni. Lapar. Sambil makan. Sedap lah, betul. Allahu Akbar. Cik Asmawi. Ya, saya. Okey, untuk satu hari berapa cucuk boleh dihabiskan? Okey, biasa kalau customer masuk kedai tu sekali 1,000 tu, kalau 2,500 tu sekali harung je. Memang habis. Sekali jalan 2,500 cucuk? Habis. Itu dalam tempoh berapa jam? Dalam biasa kita start pukul 4. Pukul 4 petang. Pukul 7 tu dah habis dalam 1,000 lebih. 1,500. Wow, setengah hari dah boleh habis? Dah habis. Okey, mana itu stok satu hari lah banyak? Stok biasa kita yang stok tu kita bawa, kita tengoklah atas kalau hari Minggu saya bawa lebih. Katakan bawa 5,000 untuk standby. Tapi kalau hari biasa kok ke mana pun memang habis 2,500. Memang akan habis 2,500 tu kira memang confirm akan habis. Wow. Sate tu tak sempat sejuk lah. Memang dah ada orang tunggu kan. Betul lah dia. Betul. Ni saya bagi yang panas. Macam ni dah. Ni tak sempat sejuk Fariha dah pedal lah ni. Tu. Tak rasa yang panas. Itu untungnya anak dara duduk tepi dapur. Ya, betul. Masyarakat yang panas. Yang panas. Ni nak yang panas ni. Tak apa. Ini cukup dah. Cukup dah? Alhamdulillah. Tak seronok tengok Fariha makan macam kat kedai. Betul. Okey. Lapar. Jadi setakat ni kalau di Kelantan, di Pasir Mas dan juga KB ada orang buat pesanan penghantaran ke? Ada. Online. Ada juga. Wah. Ada FB page Sate Limau Purut dan IG Sate Limau Purut HQ. Bila buat tempahan hari awal ke apa?
Boleh on time. Okey, ni raya haji ni macam mana? Tutup ke? Raya haji kita cuma cuti 2 hari je. Lepas tu kita sambung balik. Bila? Sambung. Raya ketiga. Raya ketiga. Ini maknanya berkorban betul-betul ni sebab setahu saya kalau di sana raya haji ni sambutan dia cuti lama kan. Ini mesti permintaan tinggi kan, tak boleh cuti lama-lama. Kalau ikutkan raya pertama tu pun customer suruh buka kedai. Tapi kita PKK ada pekerja kan, kita cuti lah betul. Imun pun tebal tu. Tapi ada yang buat tempahan untuk raya haji yang ada. hantar ke rumah. Ada. Oh, ada juga ya. Tetap ada delivery. Pada hari raya haji tu sendiri? Ya. Walaupun raya tutup? pertama pagi kita buat delivery sajalah. Rumah ke rumah. Sekitar Tanah Merah, Kota Baru, Pasir Mas. Harga satu cucuk berapa? Untuk daging RM1.30, ayam RM1.20, tilapia lemon ni dia special sikit, RM1.80. Tapi kalau nak nyanyi selalu dia tak sarankan makan sate kan sebelum nyanyi. Ada. Minyak. Macam Masya dia kena makan yang ada minyak-minyak sikit. Bau enak suara tu. Minyak dan dia agak pedas. Sebab Masya memang kena makan pedas baru dia ada tenaga tu. Tu dia. Pula first time dengar. Tenaga ekstra. Selalu cuma ayam air. Ayam minum. Ini petua belajar daripada Sampur ni. Tak, memang Masya dah try lah. Macam dulu Masya Masya tanding dekat Hong Kong. Masa tu memang tak, orang kata susah cik makan halal. So kita pun makan je lah roti kan. Memang dia masa nyanyi tu je jadi macam tak larat. Nak tarik suara. Dia tak ada. Angin tak ada. Ini nama dia. Ini spesies sama. Badan kecil. Makan berpinggan-pinggan. Tengok saya ni. Ayu je makan sikit-sikit. Ini 2 jam nak habis ni. Ayu je Okey. Kalau macam satu pinggan ni, berapa dia punya ni? Sebab ada roti ni. Roti ni memang ada lah. Memang wujud ke untuk MHI ni? Sebab apa ni macam sebab takut nanti orang minta mana roti. Roti selalu customer ni dia minta berasingan. Ada kadang dia nak makan dengan roti, ada yang tapi saya suka ni kuah kacang ni. Terbaik betul. Sedap gila. Dia tak sama macam kuah kacang biasa. Ala sambal kacang. Baik. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Azmawi, Juliana. Betul. Sejam je bawa ni lagi. Nanti nak jamu kat Seri Pentas. Terima kasih banyak-banyak. Kan. Kita ucapkan semoga perniagaan maju jaya, murah rezeki. Betul. Kita boleh buka cawangan di Kuala Lumpur. Di Lembah Kelang. InsyaAllah. Amin. Selamat jaya. Masya juga selamat jaya. All the best ya. InsyaAllah. Amin. Terus ikan makan. Terus. Baik. Kita sampai penghujung je. Jangan lupa Majlis 3 minggu depan. Wartawan Dian Maisarah buat liputan atau laporan ni. Dan juga esok kita di MHI tentang isu transgender dan juga hayati rukun negara. Topik yang cukup menarik sebenarnya. Bolehlah kalau anda luangkan masa bersama dengan kami esok jam macam biasa 8 pagi. Okey? Jaga diri. Selalu. Assalamualaikum. Bye.